Ingin belajar cara-cara untuk menggunakan aplikasi contact tracing yang terkini daripada DBKL, KL Step. Tetapi Hai guys, nama saya Norman. Selamat datang ke channel saya. Kepada yang baru, ini adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Okay guys, pada hari ini saya nak sharekan dengan you guys cara-cara untuk menggunakan KL Step. KL Step ni we call it sebagai contact tracing system yang telah dikeluarkan oleh DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. So, berkenaan dengan aplikasi ini, it's very similar sebenarnya dengan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor yang dinamakan sebagai Selangkah. Selangkah. So, saya akan sharekan link yang pernah saya buat tutorial berkenaan dengan Selangkah. Cuma what I'll do is, I akan go through dengan you guys cara-cara untuk menggunakan aplikasi berkenaan. Cuma you all kena lihat balik sampai di end of the video, di akhiri pada video ni saya akan memberikan pendapat saya kenapa saya buat masa awal-awal video tu tetapi tu kenapa tetapi tu okey, saya akan ceritakan dengan you guys okey kenapa ada tetapi dalam this video. Okey guys, so kita akan belajar dulu cara-cara untuk menggunakan aplikasi KL Step. Okey guys, so berkenaan dengan KL Step ni ia telah dilancarkan, I think if not mistaken semalam dia pada 28 Mei yang dilancarkan pada 28 Mei. So cara penggunaan KL Step ni senang. Saya akan tunjukkan you guys cara untuk kita nak imbaskan QR code. So kalau kita lihat balik contoh seperti saya telah buat, ini contoh saya buat satu premis contoh di Normlab. Okay, so kalau you all lihat under DBKL ni, kalau dia akan tanya imbas kod QR anda, okay, so what you all boleh adalah menggunakan, you can use your phone punya capabilities tu, kita tekan pada QR code tu dan terus kita scan. So contoh saya akan tunjuk you guys, terus kita dah scan. So once kita dah scan dah, apa yang perlu kita masukkan adalah nama. So contoh saya akan masukkan nama saya, Norman. Okay, dia akan tanya berkenaan dengan temperature, maksudnya suhu badan tu. So semasa kita masuki premis berkenaan tu, kita perlu they will scan our temperature. So contoh kalau let's say lah orang yang kat jaga depan tu, dia say okay, your temperature 36.2. Contoh saya letak 36.2. Lepas tu kita perlu masukkan nombor telefon kita. So nombor telefon kita, so saya letak contoh untuk Normlab ini. Okay, saya dah masukkan. Once dah siap dah, saya dah masukkan, saya perlu klik pada butang save. Okay, so once dah ada butang save tu, dia akan save, dia akan show. Saya akan sharekan screenshot video saya. You are now entering Normlab, success recorded, dia dah letak tarikh dengan masa. Okay, so saya rasa senang je kalau kita nak menggunakan this KL Step ni. We just need to imbasi kod berkenaan. Okay, katakan kalau kita tak ada pun, I can show you guys. We all boleh cuba gunakan melalui their website. So apa yang perlu you all masuk adalah klstep.dbkl.gov.my. Okay, so kita dah masukkan, ni adalah muka depan untuk KL Step. So apa yang perlu you all buat, another way kita nak buat adalah kita klik pada imbas kod QR. So imbas kod QR tu, you all klik pada butang imbas kod QR. Okay, dia akan tanya would like to access your camera. Okay, sama je kalau you all menggunakan iPhone atau Android, proses dia adalah sama. So apa you all perlu klik adalah allow. Dia akan terus aktifkan kamera anda. Same thing, you all scan QR code tu. Okay, cuma bila kita lihat balik, dia akan tunjukkan satu link website berkenaan. You all klik pada link berkenaan. So once you dah klik dah, you akan sampai ke muka yang sama, muka depan yang sama. So the same thing you perlu buat, masukkan nama, suhu badan, temperature dan phone number. Terus settle dah. Okay, so saya rasa agak senang lah Okay, another option yang you all boleh lihat adalah penggunaan you all boleh, kalau we all look at it, is sebagai daftar premis. So daftar premis ni saya akan share dengan you guys. Okay, you all perlu pergi ke klstep.dbkl.gov.my. Alright, kita klik pada butang daftar premis. Okay, so daftar premis ni senang, dia tak minta banyak documentation ke apa ke. Apa yang you all perlu buat adalah masukkan nama. Okay, so saya akan masukkan nama, nombor telefon, nama premis. So nama premis, contoh macam nama premis saya Normlab, saya masukkan Normlab. Okay, nama bangunan atau your alamat lah, senang, atau nombor lot, alamat, postcode, dan untuk DBKL so will be wilayah persekutuan.
So once you all dah klik dah pada daftar tu, klik pada butang daftar, okay, terus dia akan janakan satu PDF file. So contoh PDF file tu dia akan janakan seperti di bawah lah. Okay, so this is just an example yang I buat untuk Norm Lab. So once dah ada dah, you all boleh letak, contoh kalau letak atas akrilik ke kan. So bila orang, your visitors datang untuk memasuki premis anda, so apa yang dia perlu buat adalah, they just need to scan the QR code. Okay, so saya rasa berkenaan dengan KL step ni is very straightforward, sangat senang. Tak perlu kita register, tak perlu dia tanya any complicated punya information. Apa yang you perlu buat adalah sebagai pengguna, scan je QR code, masukkan nama, temperature dengan nombor telefon, terus telah direkodkan di dalam sistem KL Step. Untuk yang pengguna, untuk pengguna untuk daftar premis, just masukkan all the details, on the spot terus you all boleh keluarkan dan terus kita dah boleh printkan our own QR code lah, okay, untuk premis berkenaan. Okay guys, so kalau kita lihat balik masa awal video tu, I ask you to watch, so everything berkenaan dengan KL Step ni senang. Saya rasa implementation dia, cara kita nak buat penggunaan tu sangat senang. Okay, cuma bila saya bercakap berkenaan dengan tetapi ni, okay, ni adalah pandangan saya peribadi okay, berkenaan dengan KL Step. Saya rasa everything is all okay. Cuma ada satu features yang dikeluarkan oleh KL Step yang saya berasa kurang selesa sebab ia boleh disalahgunakan. This features ni boleh disalahgunakan. Okay, saya akan sharekan you guys. Kalau kita tengok balik I punya screen Okay, saya akan sharekan saya punya screen. Okay, so once kita dah masuk dalam KL Step ni, kalau kita lihat balik dalam KL Step ni, dia mempunyai 3 features. So tadi saya dah tunjuk dah. Satu adalah imbasi kod QR anda. Yang kedua adalah you all boleh daftar your premise. Okay, terdapat lagi satu features adalah dikenali sebagai jejak diri. Okay, so kalau kita lihat balik, kita klik pada jejak diri ni. Okay, jejak diri ni adalah so that you boleh trace balik your steps, mana you pergi. So cara DBKL ni buat, sistem KL Step ni buat adalah kita perlu masukkan nombor telefon anda dan kita klik pada butang search. Okay, klik pada butang search, then dia akan show us where dah pernah you all pernah scankan QR code berkenaan. Okay, so saya akan tunjukkan salah satu contoh. So saya masukkan saya punya kod, nombor telefon saya Okay, saya dah masukkan nombor telefon. Ni adalah nombor telefon Norm Lab. Okay, kita klik pada butang search, kita tengok apa jadi. Okay, terus dia dah nampak dah visitor record. So dia dah nampak pada tarikh berkenaan, lokasi dekat mana, dekat everything semua dah ada dah. Okay, features ni bagus adalah kalau untuk kita lihat pada diri sendiri. Tetapi features yang dikeluarkan oleh DBKL ni, jejak diri ni, boleh disalahgunakan oleh orang lain. Sebagai contoh, saya beritahu sebagai salah satu contoh is, katakan you all dah tahu dah nombor telefon you all boleh check, you all boleh jejak kan. So contohlah kalau kita lihat balik katakanlah kita punya girlfriend ke, kita punya wife ke nak tengok you pergi mana ni so dia masukkanlah nombor telefon you. So, mungkin kawan-kawan kita ke saja nak kenakan kita, dia masukkan nombor telefon you, so dia akan tengok balik. Dia search, dia nampak, Norman, okay, tengok. Okay, hari ni pukul 12, pukul 3, dia dah pergi ke Norm Lab. Mungkin kalau tempat lain ke apa ke. So, those information saya rasa adalah information yang agak personal sebab yang boleh disalahgunakan oleh orang-orang yang lain yang tertentu. So, this is my personal opinion sebab dia boleh disalahgunakan. So, pada pandangan saya, okay, everything berkenaan dengan KL Step ni semua, everything is okay. Cuma pada pandangan saya, kalau kita lihat balik as of today 29 hari bulan Mei, saya rasa features yang jejak diri tu yang masih ada di dalam website DBKL ni patut dikeluarkan. This is my personal opinion. Sepatutnya dikeluarkan sebab ia boleh disalahgunakan oleh orang-orang yang lain yang tertentu. Sebab once dia dah tahu yang nombor telefon, dia boleh masukkan dalam jejak diri tu. Kalau kita pernah scan ke di mana-mana premis yang menggunakan this KL Step ni, so record tu will be exposed to the internet. Alright, so saya berharap dia punya this jejak diri dia punya this features ni perlu dikeluarkan lah pada pandangan saya Okay guys, so itu sajalah video pada hari ini. Alright, so seperti biasa jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah, dan kita akan jumpa di tutorial lain. Thank you very much guys. See you.